Macam mana kita nak tahu rumah semai kita ni selamat, bebas daripada serangga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ni keadaan realiti rumah semai lah. Rumah semai yang sederhana lah. Jadi dekat kita ada dua rumah semai kat kebun kita ni. Satu yang ada meja, satu tak ada lah. Jadi ni dekat lantai lah kita buat. Jadi cara lantai ni kita buat pakai tray. Tray ni takungan lah. Jadi dalam tray ni kita letak air baja lah. Air baja AB lah. Okey. Kepekatan dia bermula daripada 1.5 sehingga 1.8 lah. 1.5 pun tak apalah. Jadi air baja tu kita takung di sini. Kita ambil air pipe. Kita ambil parti baja AB ni. Dengan isi dia tu kena ada isi lah. Jadi kalau kita tengok ni apa ni? Inilah ibu ulat ni. Daripada ni lah lahirnya ulat-ulat. Jadi dalam rumah semai ni sebenarnya serangga banyak lah. Jadi kawalan serangga tu penting. Tray yang kita pakai ni tray 104 lubang lah. Maknanya ada 104 lubang. Dan benih dalam dia kita letak dua. Boleh tengok ada dua. Jadi ada yang letak 3, ada letak 2, ada letak 1. Ada tujuan-tujuan tertentu. Dan mengikut jenis-jenis variety tanaman lah. Kalau macam kita ni kita tanam cili padi, jenis bara. Jadi kita letak 2 pokok lah. Dan pokok ni kita kena tengok lah. Waktu dia kecil ni kita kena belai, kita kena pegang. Kalau boleh kita bercakap dengan dia, bagi dia hiburan. Nampak tu merah tu dia punya hiburan merah tu hiburan dia, speaker dia. Dia pun nak dengar lagu. Jadi benda ni lebih kepada connection ataupun hubungan kita dengan tanaman kita tu. Beza sampai sekarang tau. Pekerja saya ataupun siapa-siapa yang semai takkan sama macam saya semai. Bukan sebab tangan ke, bukan ada kelebihan ilmu, tidak. Sama aja. Tapi perbezaan pada tanaman berbeza dengan tumpuan kita, fokus kita. Macam mana kita dengan pokok tu. Dia balas, cinta ni berbalas. Lebih kurang macam tu lah. Tapi dalam keadaan ni lebih kurang saya rasa dalam 25 tray kot. Dalam pokok ni ada masalah juga. So far untuk sekarang ni dah boleh masuk sebenarnya. Tapi kita tak nak masuk lagi sebab saya nak bagi pokok betul-betul tegap. Kan saya tunjuk macam mana ketegapan yang dia ada sekarang ni belum sesuai lagi pergi. Sebenarnya dah boleh lah kalau ikut sipir dalam kertas, dalam buku dah boleh pindah pun. Tapi saya hold lagi lah. Kita bagi dia masa lagi kat sini. Okey. Dalam yang ni kita kena tengok ada tak pokok yang rosak. Saya tengok tadi, saya dah tengok tak ada. Jadi saya biarkan. Kalau ada, kita ambil dan kita keluarkan daripada rumah semai. Sebab apa? Dia akan merebak. Dia penjagaan jarak dia pun tak betul. Dia pun rapat. Jadi risiko dia tu dia akan merebak. Satu tray, kalau kita tak alert, kita tak tengok pokok kita, nanti dia satu rumah semai ni dilanda penyakit. Tambah pula kita tak bagi racun. Jadi tadi kita cerita pembajaan. Jadi kita boleh tengok ada tinggi dan ada rendah. Yang ni bukan beza pencahayaan ke apa. Tinggi rendah ni sebab waktu menyemai tu berbeza. Ini lewat sikit, ni awal sikit. Tapi tak ada masalah. Dalam rumah semai kita umur mereka ni beza, tak ada masalah. Yang penting kita jaga baja dan racun lah. Jadi baja ni pun kita bagi daripada benih tu. Bukan terus bagi baja. Lebih kurang dalam 2 minggu lebih baru kita mula bagi baja. Sebelum tu kita bagi air kosong saja. Okey, jadi so far tak ada penyakit yang rosak. Tapi kita ada kat sini ada pokok yang
rosak jugalah, tapi bukan punca pada serangga. Ini ada satu tray ni. Dia jadi macam ni. Ini sebab hujan. Hujan daripada netting ni, kan, ribut yang kuat, hujan yang lebat, dia telah timpa pada tanaman lah. Jadi pokok jadi macam ni lah. Tapi mana yang boleh selamat, boleh selamat lah. Cara dia, saya tak bagi air baja lah sebab terlalu basah ni. Peat moss ni peat moss lah, kita pakai media dia ni kan. Peat moss ni tak boleh terlalu lembab macam ni basah lah ni. Tak boleh. Tak boleh. Dia punya pengembangan akar dia akan jadi masalah lah. Jadi kita rendam sekadar perlu je. Jangan sampai basah-basah sangat. Macam mana kita nak tahu rumah semai kita ni selamat, bebas daripada serangga? Untuk 100% serangga tak ada tu tak boleh. Sebab ada yang kita nampak, ada yang tak nampak. Contoh kalau ulat tu, kita tak nampak dia pun, kita boleh nampak dia makan kita punya daun tu. Maknanya dia ada kat situ, kan? Jadi dengan kita tengok keadaan daun, keadaan pokok tu sendiri, kita boleh rasa kebahagiaan anak-anak pokok kita ni macam mana. Kalau macam ni akan kita tengok dia okey je. Lepas tu kita boleh goyang-goyang sikit. Kita goyang-goyang dalam duk membelai tu. Ada tak tetamu-tetamu yang tak diundang? Kalau rumah semai kita ni ada serangga, kita akan nampak white fly terbang. Jadi maknanya kita kena meracun lah rumah semai kita. Juga plot. Kadang-kadang luar tu ada kebun kan, kita kena ready lah, serangga akan datang. Kita boleh tengok dekat netting-netting ni akan ada serangga-serangga duduk nak masuk. Dia nak ziarah pokok-pokok kita yang dekat dalam rumah semai ni. Jadi baja kita kena jaga, kawanan serangga pun kena jaga. Kerana apa? Rumah semai ni lah permulaan untuk kisah tanaman kita. Kalau dalam rumah semai kita tak boleh jaga dengan baik, apatah lagi keadaan kat luar sana. Kan macam-macam serangga akan datang. Tengah daun je pun, tengah cerita daun pun kita tak boleh jaga. Macam mana kita nak cerita tentang pembesaran batang, putik bunga, buah yang banyak. Jadi daripada rumah semai ni lah ibu penceritaan untuk kisah semusim perjalanan kita di kebun. Kita tak perlulah racun kuat-kuat sebab kita ada netting yang menghalang serangga untuk masuk. Tapi serangga tetap akan cuba masuk jugalah. Macam ni pula kita tengok kenapa ni layu. Ni sebab air dia ni dah kering. Ni saya boleh top up, saya boleh tambah lah. Jadi kita akan tengok kejap lagi dia akan kembang balik lah. Jadi daun kita boleh tengok lah. Kita nak tahu baja cukup daripada daun tu, kita boleh tahu dia cukup baja atau tidak. Juga pokok dalam rumah semai ni, okey, kita jangan bagi dia direct matahari. Kat sini saya pasang net, tak direct. Sebab direct nanti akan banyak isu lah. Daun dia terbakar, apa-apa masalah lah. Pengudaran juga penting. Net ni udara, rintik hujan pun boleh masuk. Kalau betul-betul tertutup, pokok akan lemas. Jadi alhamdulillah. Okey, sebenarnya pokok ni dah boleh masuk dah. Pokok ni dah boleh masuk dah. Nak tahu dia tegak atau tak, kita tak perlu kita cabut je. Tengok. Dia dah cantik dah. Tapi kita akan hold dulu, mungkin dalam lagi 5 hari ke, untuk pokok betul-betul tegak. Baru kita pindahkan ke plot kita. Jadi plot pun tu tengah susun balik, tengah kemas balik apa semua. Dalam 5 hari lah kita akan pindah dekat sana. Jadi boleh follow lah Facebook, Instagram Farah Organik. Kita akan cuba kongsi lah keadaan suasana di kebun-kebun ni. Semoga menjadi manfaat faedah lah untuk
sahabat-sahabat semua. Okay. Bye.